Baik, yang pertama sekali tuan-tuan, yang pertama fasa-fasa lockdown dan restriction akan bertambah. Lockdown akan bertambah. Jadi ini kita kena anticipate. Anticipate ni apa? Entah bahasa Melayu. Kita kena anggapkan begitulah akan berlaku. Kemudian digambar di sini bahawa kematian yang disebabkan oleh COVID juga akan bertambah. Ini digambarkan oleh Bill Gates contohnya. Kemudian bertambahnya masalah ekonomi. Ekonomi akan bertambah. Dengan lockdown, ekonomi akan bertambah teruk. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita boleh sama-sama berdoa, sama-sama berusaha, sama-sama meminta pada Allah, dan kita kena lakukan usaha supaya Malaysia ini terkeluar daripada perancangan jahat antarabangsa. Mudah-mudahan kita ni tidak akan ikut apa yang mereka suruh. Memang mereka suruh kita supaya hancur kita punya ekonomi. Okey. Masalah ekonomi akan bertambah teruk. Ramai yang tidak akan ada kerja, maka jadilah apa yang disebut sebagai ekonomi perlu di-reset. Hingga akhirnya ekonomi perlu di-reset. Dan ini dijangka berlaku dalam awal 2021. Mungkin expected juga. Kita harap tidaklah. Kita harap tidak. Tapi ini yang digambarkan, dibayangkan. Saya ulang apa yang saya pernah cakap sebelum ini. Dan maka mereka akan melaksanakan program untuk mengikat kita melalui IMF. Pada masa itu, kemiskinan, kesusahan akan memaksa seseorang itu menerima IMF dengan sukarela, paksa rela. Ini bukan kerajaan paksa, kerajaan tak paksa, bank tak paksa, tapi kita sendiri nak. Kenapa? Kita rasa terpaksa. Kita rasa terpaksa. Dengan keadaan COVID bertambah, dengan keadaan ekonomi bertambah teruk, kita terpaksa out of fear, daripada ketakutan yang ada dalam hati kita. Sebab tu kita kata tadi, hati kita ni tak boleh takut dengan makhluk. Tak boleh takut. Kita kena tenang. Kena tenang tuan-tuan. Kena tenang. Jangan kita ikut perasaan kita. Sebab dia memang nak bermain dengan perasaan kita ni. Takut. Memang dia bermain. Kita bayangkan kita akan hidup senang di dunia. Kita kena tengok senang di dunia di akhir zaman ni senang bersama kekufuran. Jadi kita kena hati-hati. Baik. Dia kata out of fear. Daripada ketakutan, maka seseorang tu akan mengambil inisiatif ekonomi yang baru seperti apa yang digambarkan oleh IMF ataupun WEF, World Economic Forum. Kemudian akan berlaku pertambahan penyakit. Penyakit akan bertambah teruk, COVID bertambah teruk. Dikatakan ada third wave, fourth wave, di mana akan digambarkan berlaku mutasi. Akan berlaku mutasi dan menjadi COVID-21. Dia akan panggil mungkin COVID-21. Kalau benda ini dah terdedah tuan-tuan, mungkin dia tukar COVID lain pula, tak tahu. Tapi disebut sini COVID-21. Ini disebut oleh Bill Gates sendiri. Maka makin takut, orang makin takut. Dan kematian juga makin banyak. Tuan-tuan, kematian makin ramai. Tapi kematian ramai sama ada statistik sahaja ataupun betul tak betul tu, itu saya pun tak faham. Tapi nak sebut sini, dikatakan bahawa kematian makin ramai. Sekarang ni kita kata orang test positif ramai. Tapi mungkin satu ketika dengan adanya COVID-21 makin ramai mati. Mungkin Februari ke atas. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, Bill Gates pun telah menyatakan, dia kata ini adalah bioterrorism. Dia sebut bioterrorism. Bila saya sebut ni, dia sebut bioterrorism. Dan untuk minimalkan bioterrorism, dia kata kita kena adakan vaksin. Itu dia sebut. Baik. Dan di sinilah dilihat bagaimana expected akan ada peningkatan kematian. Maka pada ketika itu mungkin akan berlaku apa yang digambar, lockdown akan bertambah kuat hingga akhirnya dijangka pertengahan tahun depan akan ada full lockdown mungkin Mac ke atas 2021. Ini apa yang saya petik daripada perkataan mereka. Saya petik daripada perkataan mereka supaya kita boleh bersedialah. Kalau kita doa supaya tidak berlaku lah, kita doa supaya tidak berlaku. Tetapi kalau berlaku, kita dah bersedia. Transitioning of individual. Okey. Manusia akan terperangkap dengan hutang, universal basic income, mungkin pada pertengahan 2021. Mungkin bulan Mei, Jun ke.
Kan? Orang mula dah takut hutang dah tak boleh nak bayar dan sebagainya. Maka pada ketika itu, kan, Mei Jun tu mungkin akan ada tawaran-tawaran baru daripada pihak antarabangsa kepada bank negara. Dia akan pergi ke bank negara dulu. Lepas bank negara akan turun ke bank-bank biasa. Bank turun ke kita. Kemudian yang lebih menakutkan, tuan-tuan, yang saya melihat dan saya dengar percakapan mereka itu, expected late quarter, second quarter. Second quarter ni maknanya apa? Maknanya mungkin bulan Jun, Julai ke atas. Dia kata supply chain breakdown. Supply chain breakdown, import export akan breakdown. Inventory shortages, akan berlaku kekurangan dari sudut makanan. Expected late. Kita kata second quarter maknanya Jun, Julai ke atas 2021. Kemudian akan berlaku pergerakan tentera. Makin banyaklah untuk kita kata metropolitan area, kawasan bandar-bandar. Expected and the third quarter. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, 2022 dijangka akan berlaku sesuatu yang besar pada ekonomi dunia 2022. Dan untuk itu ekonomi dunia akan jatuh, digambarkan akan jatuh, dan kemudian dia akan datang untuk melegakan dengan dipanggil program a total debt relief. Ini disebut kan. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, kan, saya sebut ini mudah-mudahan tak berlaku. Tapi sekiranya berlaku, kita kena bersedia. Hati kita, fikiran kita. Nombor satu saya sebut tadi, persiapan jiwa. Jiwa tak nak takut, tuan-tuan. Jangan takut. Ini semua perancangan dia. Jangan takut. Allah ada. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang penjahat. Allah pun rancang. Dan perancangan Allah terbaik. Maka bila kita bergantung dengan Allah, Allah akan bagi kekuatan. Kemudian ada masalah lain lagi. Selain daripada masalah ekonomi, selain daripada masalah penyakit, akan ada masalah lain. Ini semua tanda-tanda kemuncak Dajjal nak keluar. Sekiranya berlaku, tuan-tuan, sekiranya Allah izin berlaku. Ini saya sebut sekali lagi apa yang mereka sebut, saya petik-petikkan. Sana sini saya ambil sikit. Saya cuba tengok pattern yang ada, dan pattern ini tidak mustahil berlaku. Selepas ada masalah climate pula. Lepas itu ada masalah cuaca. Maknanya dah lah kita ni susah hidup dengan ekonomi, susah hidup dengan penyakit, cuaca pula. Setengah tempat akan ada banjir. Setengah tempat akan ada kemarau. Ada masalah makanan, ada masalah air dan sebagainya. Kemudian selepas itu tak cukup dengan bencana-bencana alam. Akan berlaku pula huru-hara dan perpecahan di kalangan Muslim. Orang Islam akan bergaduh pula sama sendiri. Digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berlaku pula al-harju. Al-harju ni apa? Peperangan. Pembunuhan. Selepas itu pula ada masalah lebih hebat lagi. Yang digambarkan oleh setengah-setengah hadis. Ini hadis, kita kata hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat ataupun kata-kata sahabat, asar sahabat. Contoh dia kata apa? Akan berlaku ad-dukhan. Mungkin akan berlaku ad-dukhan. Dan selepas ad-dukhan mungkin akan keluar Dajjal. Wallahu a'lam. Apa yang saya nak sebut dekat sini, tuan-tuan, perkara-perkara kesusahan demi kesusahan tadi yang mereka rangka dan mereka rancang biiznillah, dengan izin Allah. Sekiranya Allah izin, maka semua itu ke arah totalitarian control, iaitu menguasai dunia secara 100%. Menguasai dunia secara 100%, inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, mulkan jibriyah, iaitu pemerintahan diktator. Kalau orang Amerika yang mengkaji, disebut apa? Komunis. Ini pemerintahan komunis. Tengah-tengah yang mengkaji lagi dikata ini bukan komunis, lebih teruk daripada komunis. Ini mereka yang bukan Islam mengkaji. Saya ambil dia punya, ada dua punya kajian-kajian tu, saya tengok balik, dia menghurai, dia kata ini ke arah total tyranny, dia kata. Total tyranny, kezaliman yang total. Dia kata macam komunis, tetapi yang setengah pula kata lebih teruk daripada komunis. Tapi kita faham, sebenarnya Rasul SAW dah sebut, ia sebenarnya adalah merupakan perancangan Al-Masih Dajjal. Biiznillah, dengan izin Allah. Jangan kita takut. Dengan izin Allah. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, sebab itulah saya sebut daripada awal-awal tadi, sesungguhnya
Kekuatan umat Islam, macam mana kita nak bertahan? Nombor satu, bukan pada fizikal. Tapi kekuatan nombor satu ialah pada iman kita, pada hati kita. Kekuatan kita bersama Allah. Kekuatan kita bersama akhirat. Ini kekuatan nombor satu. Kemudian, untuk membina kekuatan bersama Allah, membina kekuatan bersama akhirat ni, sehingga hati kita tenang, tuan-tuan. Hati kita tenang. Tak takut mati. Tak takut sakit, tak takut sedih. Walaupun sakit, lapar. Mungkin kita mungkin anak-anak menangis. Tapi Allah ada.